Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan masuk tajuk yang baru, iaitu pengaratan besi sebagai salah satu tindak balas penurunan dan pengoksidaan ataupun tindak balas redox. Jadi yang pertama adalah pengaratan itu adalah satu tindak balas redox yang mana pengaratan terjadi pada objek-objek yang bersifat logam. Maksudnya dia akan mengalami kerosakan pada logam itu. Selain itu, proses kerosakan itu dipanggil proses kakisan logam. Dalam kakisan logam tu apa maksudnya adalah tindak balas redox di mana logam dioksidakan. Contoh kita ada logam M. Logam M ni dioksidakan dengan cara dia akan kehilangan elektron, dan untuk membentuk logam ion logam. Itu dia definisi dia. Daripada bersama setengah kita boleh nyatakan definisi. Kakisan logam itu adalah tindak balas redox di mana logam M ni adalah logam dioksidakan secara semula jadi melalui kehilangan elektron untuk membentuk ion logam. Jadi kakisan besi boleh terjadi pada besi dan juga alloy besi, yakni keduli. Dan proses kakisan ni adalah proses pengaratan. Maksudnya kita ada, untuk terjadinya proses pengaratan kita mesti ada besi, besi ataupun keduli besi, ataupun ferrum. Jadi syarat-syarat untuk pengaratan berlaku pada besi ataupun ferrum adalah mesti ada kehadiran air dan kehadiran oksigen. Air dan oksigen. Barulah berlaku proses pengaratan itu. Jadi kita terus kepada proses pengaratan, macam mana ia berlaku dari segi pengoksidaan dan penurunan. Ia bermula daripada kawasan yang mempunyai titisan air. Kawasan ni ada titisan air. Apa yang berlaku di sini? Ion ferrum mengalami pengoksidaan. Besi ni akan mengalami pengoksidaan di kawasan ini, dan ferrum tu akan mengalami pengoksidaan kepada ion ferrum 2. Maksudnya di kawasan ini persamaannya ferrum ni akan dioksidakan kepada ferrum 2+ dengan kehilangan elektron. Kehilangan elektron. Jadi ni kosong, sini 2, maksudnya tak 2 elektron. Seterusnya, kawasan yang kehilangan elektron di sini akan mengalami kakisan. Dia akan mengalami kakisan. Maksudnya di kawasan ini ion ferrum 2+ ni akan melarut di dalam air. Jadi kat sini ada dia ada ion ferrum 2+ dan elektron. Jadi kawasan ini kita panggil sebagai kawasan yang mana proses pengoksidaan berlaku. Kawasan ni kawasan pengoksidaan. Ataupun dipanggil sebagai kawasan anode. Di kawasan pengoksidaan adalah kawasan anode.
Jadi apa yang berlaku seterusnya, elektron yang dibebaskan tadi, di sini elektron dia akan dilepaskan dan mengalir melalui permukaan besi. Dia akan pergi mengalir ke permukaan besi. Pergi ke mana? Pergi ke kawasan yang mempunyai kepekatan oksigen yang tinggi. Yang inilah kawasan kepekatan oksigen yang tinggi. Dan di situ oksigen ini akan menerima elektron itu. Ini persamaan dia. O2 oksigen dan H2O akan menerima elektron untuk membentuk ion hidroksida. Okey, kita seimbangkan dulu dia punya berkali di hadapan. Ya, 4 2. Ya. H ada 4, H ada 4. O 2 tambah 2, sini pun ada 4, sini ada 4. Okey. Jadi berapa elektron kat sini? Kita tengok cas sebelah kiri dan kanan. Ya, di sini ada negatif 4. Okey, maksudnya sini kosong. Maksudnya nak seimbangkan, kita letak 4 di hadapan elektron. Jadi kawasan yang berlaku proses di sini, ya, kita panggil ia sebagai kawasan penurunan berlaku. Okey, ini adalah kawasan penurunan, ataupun kita panggil sebagai kawasan cathode. Okey, baik. Apa berlaku di kawasan ini? Okey, di kawasan ini sekarang kita ada ion hidroksida. Jadi ion hidroksida di kawasan ini akan bergabung dengan ion ferrum 2. Ya, bergabung di kawasan ini. Ion hidroksida akan bergabung dengan ion ferrum 2 untuk membentuk ferrum 2 hidroksida. Ya, persamaan dia Fe2+ ni akan bergabung dengan ion hidroksida di kawasan kathod untuk membentuk ferrum hidroksida, FeOH2, ferrum 2 hidroksida. Ya, seimbangkan, ada 2 OH, 2 OH. Okey, adakah pengalatan berlaku lagi? Sudah berlaku belum? Ya, jadi ferrum 2 hidroksida sekarang ini akan mengalami atau akan dioksidakan oleh oksigen secara beransur-ansur. Kalau kita tengok, pengalatan ni berlaku dalam jangka yang panjang. Bukannya hari ni esok terdedah pada cahaya matahari dan air, esok akan berkarat. Ia berlaku selama beberapa hari, minggu dan bulan. Okey, jadi Fe2+ ni akan dioksidakan oleh oksigen. Jadi apa yang berlaku? Dia akan menjadi satu sebatian yang kompleks. Iaitu dia akan jadi Fe2O3X-2O. Okey. Jadi kenapa X? X ni boleh berubah-ubah nilai dia, yang dipanggil sebagai sebatian yang kompleks. Jadi inilah yang dinamakan sebagai karat. Okey, jadi karat akan berlaku di sini secara beransur-ansur. Inilah yang dipanggil sebagai karat. Jadi untuk proses ini, kalau kita lihat
Bermula daripada proses pengoksidaan yang kehilangan elektron ataupun elektron telah dibebaskan. Jadi elektron ini akan lebih mudah dibebaskan atau lebih cepat dibebaskan dengan kehadiran asid ataupun garam. Jadi sesuatu yang contohnya kamu ada jam kamu ada komponen besi. Kalau kamu bawa jam kamu tu untuk mandi di pantai, ya, maksudnya jam kamu tu akan lebih cepat berkarat jika kamu tak bilas bila balik habis mandi kat pantai tu, sebab dia ada kehadiran garam. Okey, itu saja untuk video kali ini. Moga semua faham. Dan akhir sekali ya, sifat karat ni dia adalah rapuh. Karat rapuh, telap air dan mudah tertanggal. Jadi pengaratan boleh berlaku walaupun di sini ada karat, maksudnya air dan oksigen masih boleh tembus, dan pengaratan juga masih boleh berlaku di bawah karat tu. Maksud karat-karat ni boleh berjangkit sampai merosakkan sebahagian ataupun keseluruhan besi. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.